Salam sejahtera, anda bersama saya Muhammad Zaris bin Muhammad Zaidain dalam Buletin Awani. Buletin Awani pada jam ini dimulakan dengan mengupaskan maklumat berkaitan aspirasi dan hala tuju pendidikan terhadap pembentukan guru yang berjiwa pendidik. Sebelum kita mengupas maklumat tersebut dengan lebih mendalam, mari kita ketahui dahulu apakah yang dimaksudkan dengan aspirasi dan hala tuju. Turut ditampilkan dengan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia SKPM dan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM. Menurut Kamus Bahasa Melayu, aspirasi bermaksud keinginan yang kuat iaitu ingin mencapai, mengadakan dan sebagainya. Hala tuju pula bermaksud maklumat atau sasaran, dalam erti kata lain sesuatu perkara yang hendak dicapai dalam sesebuah organisasi. Kemudian, Standard Kualiti Pendidikan Malaysia SKPM. Dalam memacu pendidikan yang bersifat global dalam abad ke-21, kualiti pendidikan merupakan aspek yang amat penting agar kemenjadian murid bertaraf dunia dapat dibangunkan. Dalam usaha meningkatkan kualiti pendidikan, pengurusan pengajaran dan pembelajaran di institusi pendidikan, terutamanya di sekolah, amatlah penting. Pengurusan pengajaran dan pembelajaran ini melibatkan beberapa faktor yang berperanan dalam mencorakkan kemenjadian murid. Faktor-faktor ini melibatkan semua aspek yang berkait rapat antara satu sama lain, iaitu pemimpin yang meneraju dan mengurus institusi pendidikan, guru yang terlibat dalam proses pengajaran dan pembelajaran, pengurusan kurikulum dan kokurikulum, prasarana dan sumber pendidikan, pembentukan sasiah murid dan penglibatan komuniti dalam pendidikan. Bagi memastikan kualiti pendidikan dapat dipertingkatkan, faktor-faktor ini hendaklah diukur dan dinilai agar tindakan penambahbaikan dapat dilakukan. Seterusnya, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM. Menurut Syamsiah Muhammad Nasir, Mahani Ibrahim dan Anida Idrus pada tahun 2022, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia telah diperkenalkan pada tahun 2013 untuk tempoh 13 tahun sehingga tahun 2025. PPPM dibangunkan dengan menilai prestasi semasa sistem pendidikan negara serta mengambil kira pencapaian lampau dalam pendidikan dan membandingkannya dengan tanda aras antarabangsa. Pelan transformasi pendidikan ini dilaksanakan untuk meningkatkan prestasi murid sejajar dengan standard pendidikan antarabangsa, meningkatkan pandangan ibu bapa serta masyarakat terhadap dasar pendidikan negara dan mempersiapkan generasi muda Malaysia untuk menghadapi keperluan abad ke-21. Pelan ini berfokuskan kepada pembangunan dan perkembangan serta menambah baik sistem pendidikan secara berterusan. Bagi tujuan itu, Pelan Pembangunan Pendidikan dirangka berasaskan 3 objektif yang khusus seperti yang berikut. Objektif yang pertama, memahami prestasi dan cabaran semasa sistem pendidikan Malaysia, berfokuskan penambahbaikan akses kepada pendidikan, meningkatkan standard kualiti, merapatkan jurang pencapaian equity, menggalakkan perpaduan dalam kalangan murid serta memaksimumkan keberkesanan sistem. Objektif yang kedua, mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas untuk sistem pendidikan dan setiap murid bagi 13 tahun yang seterusnya sehingga tahun 2025. Objektif yang ketiga pula, menggariskan program transformasi yang menyeluruh untuk sistem pendidikan termasuk perubahan utama dalam Kementerian Pendidikan Malaysia yang membolehkan sistem ini memenuhi permintaan baharu dan jangkaan yang meningkat serta menyokong transformasi perkhidmatan awam. Bagi mencapai objektif khusus tersebut, PPPM dilaksanakan dengan 3 fasa atau lebih dikenali sebagai 3 gelombang, 5 aspirasi dalam sistem pendidikan negara, 6 aspirasi murid dan 11 anjakan. Tanpa membuang masa, mari kita ketahui 5 aspirasi pendidikan negara. Aspirasi yang pertama, akses kepada kejayaan. Seperti prinsip demokrasi pendidikan negara juga, semua kanak-kanak tidak kira latar belakang sosioekonomi dan kelompok etnik mempunyai hak untuk mendapat akses pendidikan berkualiti. Setiap individu harus diberi peluang yang sama untuk mendapat pendidikan dan hak memilih jenis sekolah. Kesannya, murid dapat menempuh masa hadapan yang semakin mencabar selain mengeluarkan diri mereka bersama keluarga dari kemiskinan. Aspirasi yang kedua, kualiti standard antarabangsa. Jurang pencapaian sistem pendidikan negara Malaysia dan negara lain semakin melebar. Jadi, sistem pendidikan Malaysia perlu menyediakan penambahbaikan prestasi yang lebih hebat berdasarkan tanda aras sistem pendidikan negara lain mengikut standard antarabangsa. Sepanjang 2 dekad yang lalu, PISA dan TIMSS muncul sebagai satu instrumen perbandingan kualiti keberhasilan pendidikan. PISA merupakan program International Student Assessment yang bertujuan untuk menilai kecekapan murid dalam bacaan, matematik dan sains. TIMSS pula adalah pentaksiran antarabangsa berasaskan kurikulum sekolah bagi mata pelajaran matematik dan sains di seluruh dunia. Aspirasi ketiga, equity untuk semua murid. Menjelang tahun 2020, pendidikan Malaysia mensasarkan 50% pengurangan dalam jurang pencapaian dengan merapatkan jurang sosioekonomi antara bandar dengan luar bandar dan gender. Latar belakang sosioekonomi masih menjadi penyebab jurang equity yang paling besar. Jadi,
Apabila ia dirapatkan, perkara ini dijangka akan memberi impak terhadap jurang pencapaian antara negeri dan jenis sekolah. Justeru itu, sistem pendidikan negara akan giat menyokong mobiliti sosial dengan menyediakan sokongan tambahan kepada mereka yang kurang bernasib baik. Ini bagi memastikan bahawa latar belakang sosioekonomi murid tidak lagi menjadi penentu kejayaan hidupnya. Kejayaan merapatkan jurang ini akan menjadikan Malaysia antara negara yang mempunyai sistem pendidikan yang lebih saksama di dunia. Aspirasi keempat, memupuk perpaduan dalam kalangan murid. Sejak merdeka, aspirasi utama Malaysia adalah untuk memupuk perpaduan negara. Sekolah merupakan tempat yang terbaik dalam usaha memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat kerana murid menghabiskan lebih 1/4 daripada masa mereka di sekolah semasa mereka berusia 7 hingga 17 tahun. Melalui interaksi dengan individu dari pelbagai latar belakang sosial, agama, etnik dan sebagainya, murid belajar memahami, menerima dan menghargai kepelbagaian. Perpaduan adalah faktor utama dalam merealisasikan masyarakat yang seimbang dan harmoni seperti yang dihasratkan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Aspirasi yang kelima, pelaksanaan berkecakapan tinggi. Keberhasilan murid merupakan indikator kepada kecekapan dalam pengurusan sistem pendidikan. Dalam usaha mencapai aspirasi sistem pendidikan, pelaksanaannya akan dijalankan secara lebih bertanggungjawab dan akan menekankan penggunaan bajet yang diperuntukkan dengan lebih cekap dan berkesan bagi memaksimumkan keberhasilan murid. Sistem yang disediakan untuk sumber dan sokongan kepada sekolah memainkan peranan penting untuk menentukan tahap prestasi sekolah yang membolehkan guru dan pengetua atau guru besar memberi tumpuan kepada aktiviti utama penyampaian pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Jadi, itu adalah untuk 5 aspirasi sistem pendidikan negara. Beralih ke perspektif seterusnya, 6 aspirasi murid. Sistem pendidikan Malaysia bermaklumat untuk memastikan setiap murid mencapai potensi maksima yang ada dalam diri mereka. Setiap pemimpin sekolah, guru, ibu bapa dan masyarakat berperanan penting dalam memastikan generasi muda ini mencapai aspirasi yang diharapkan sejajar dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang merencanakan pendidikan yang seimbang. Jadi, 6 aspirasi murid tersebut adalah pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dui bahasa, etika dan kerohanian, dan identiti nasional. Pertama, pengetahuan. Setiap murid perlu mempunyai keupayaan literasi dan numerasi sepenuhnya bagi melengkapkan mereka dengan kemahiran hidup asas. Murid perlu menguasai mata pelajaran teras seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains dan sejarah. Hal ini kerana pengetahuan yang diperoleh dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Kurikulum di sekolah ditambah baik dengan memberi penekanan kepada pengajaran berpusatkan murid dan pengajaran berbeza. Kedua, kemahiran berfikir. Berfikir merupakan proses kognitif yang membolehkan maklumat diperoleh, pengetahuan berkembang dan ilmu dijana. Ini menjadi aspirasi sistem pendidikan negara kerana negara mahukan setiap murid mempunyai semangat ingin tahu dan belajar untuk terus mendapatkan pengetahuan sepanjang hayat. Jadi, murid mampu menghubung kait pelbagai pengetahuan dan mampu membina pengetahuan baharu. Murid perlu mempunyai kemahiran menyelesaikan masalah dan penaklukan iaitu keupayaan meramal masalah dan mendekati isu secara kritis, logik, induktif dan deduktif bagi mencari penyelesaian. Kemahiran berfikir, khususnya aras tinggi, amat diperlukan dalam usaha memahami sesuatu maklumat yang akan digunakan bagi pencetusan idea. Ketiga, kemahiran memimpin. Kebolehan memimpin dan bekerja dengan orang lain secara berkesan adalah amat penting. Ini kerana bagi memastikan kecemerlangan dan keharmonian sesuatu kelompok, institusi, masyarakat dan negara dan kelangsungan pada masa hadapan. Dalam konteks sistem pendidikan, aspek kepimpinan mempunyai 4 elemen untuk memupuk sifat pemimpin yang cemerlang dan berkesan. Aspek kepimpinan pertama adalah keusahawanan. Sekolah perlu memainkan peranan untuk membentuk budaya keusahawanan dalam kalangan murid dalam usaha menjana kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi negara. Aspek kepimpinan kedua, berdaya tahan. Murid yang berdaya tahan adalah menjadi aspirasi sistem pendidikan agar mereka mampu membangunkan cara berfikir yang konstruktif serta mampu menghadapi rintangan. Jadi, sistem pendidikan perlu menekankan pembentukan modal insan yang bukan sahaja mampu berfikir secara kritis, kreatif dan inovatif, malah cekap dalam menyelesaikan masalah. Aspek kepimpinan ketiga, kecerdasan emosi. Pemimpin yang berkesan adalah pemimpin yang berupaya memahami dan bekerja secara berkesan dengan orang lain serta mampu mempengaruhi mereka secara positif. Oleh itu,
Sistem pendidikan akan menyediakan persekitaran pendidikan yang berasaskan emosi yang sihat untuk membantu guru-guru membentuk suasana pendidikan yang berkesan bagi melahirkan murid yang dihasratkan. Aspek keempat, keterampilan komunikasi. Kemahiran komunikasi membolehkan seseorang berinteraksi dengan orang lain tanpa sebarang masalah. Jadi, perkara ini perlu ada dalam setiap individu agar berupaya untuk memberikan pendapat dan hasrat secara lisan dan bertulis dengan jelas. Aspirasi murid yang keempat, kemahiran dua bahasa. Bahasa Melayu merupakan bahasa utama dan bahasa pengantar dalam negara, manakala bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua. Keadaan dan senario dalam negara serta luar negara pada masa kini sudah berubah kerana penguasaan bidang sains dan teknologi menentukan survival sesuatu bangsa. Penguasaan bahasa Inggeris ketika di bangku sekolah rendah perlu diberi penekanan. Hal ini kerana kebanyakan bahan bacaan yang berilmiah terutamanya seperti subjek sains dan matematik adalah dalam bahasa Inggeris. Murid juga digalakkan untuk menguasai bahasa sekurang-kurangnya 3. Contoh bahasa tersebut adalah seperti bahasa Mandarin, Tamil, Jerman, Jepun dan sebagainya. Aspirasi kelima, etika dan kerohanian. Setiap murid perlu dibimbing untuk memiliki etika dan kerohanian yang tinggi agar dapat menghadapi cabaran abad ke-21. Penekanan diberikan kepada setiap murid dengan mewujudkan satu set prinsip termasuk nilai bersama yang kukuh serta didukung oleh semua rakyat Malaysia iaitu kerohanian, integriti dan tanggungjawab sivik. Hal ini kerana ia penting sebagai persiapan mendepani cabaran agar boleh menyelesaikan sesebuah konflik itu secara harmoni dan bijak. Akhir sekali, aspirasi murid keenam adalah identiti nasional. Setiap murid tanpa mengira agama, kaum dan status sosioekonomi harus berbangga menjadi rakyat Malaysia. Murid perlu memahami perbezaan bertolak ansur, menghormati antara agama dan bangsa. Identiti nasional ini berkait dengan asas kesetiaan atau patriotisme kepada cita-cita bernegara yang luhur. Jadi, kerjasama dalam kalangan murid antara kaum dan agama perlu diperkembangkan. Bagi mencapai aspirasi yang dihasratkan, PPPM telah menggariskan 11 anjakan yang dijadikan tunjang kepada transformasi sistem pendidikan negara. Setiap anjakan perlu memberi impak kepada sekurang-kurangnya satu daripada 5 keberhasilan sistem iaitu akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan. Anjakan yang pertama ialah menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Anjakan yang kedua, memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dan digalakkan mempelajari bahasa tambahan. Contoh bahasa tambahan adalah seperti bahasa Cina, bahasa Tamil, bahasa Jepun, Jerman dan sebagainya. Anjakan yang ketiga, melahirkan rakyat yang menghayati nilai. Anjakan yang keempat, mentransformasikan profesen keguruan menjadi profesen pilihan. Anjakan kelima, memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Anjakan keenam, mengupayakan JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Anjakan ketujuh, memanfaatkan teknologi maklumat komunikasi (TMK) bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Melalui anjakan ketujuh ini, pelajar akan berupaya untuk menguasai penggunaan komputer, telefon pintar dan sebagainya yang selaras dengan pembelajaran abad ke-21. Anjakan ke-8, mentransformasikan kebolehan dan keupayaan penyampaian kementerian. Anjakan ke-9, bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Anjakan ke-10, memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Dan anjakan yang ke-11, meningkatkan keterusan untuk kebertanggungjawabaan awam secara langsung. Baik, kini implikasi terhadap sistem pendidikan di Malaysia. Selaras dengan standard kualiti pendidikan Malaysia dan peran pembangunan pendidikan Malaysia digubal, sistem pendidikan di Malaysia mengalami beberapa perubahan bagi merealisasikan kemenjadian murid serta aspirasi yang ingin dicapai dalam standard dan peran tersebut. Jadi, implikasi terhadap sistem pendidikan di Malaysia merangkumi implikasi terhadap kokurikulum, murid dan guru. Pertama, implikasi terhadap kokurikulum. Ia memberi kesan terhadap transformasi kurikulum prasekolah. Kurikulum standard prasekolah kebangsaan telah ditambah baik melalui transformasi yang dilakukan bagi disejajarkan dengan aspirasi PPPM. Transformasi yang dilakukan merangkumi aspek kurikulum iaitu kandungan, pedagogi dan pentaksiran. Ia juga memberi kesan terhadap transformasi kurikulum sekolah rendah dan sekolah menengah. Kurikulum bersepadu sekolah rendah KBSR dan kurikulum bersepadu sekolah menengah KBSM ditambah baik dan dijenamakan semula dengan kurikulum standard sekolah rendah KSSR dan kurikulum standard sekolah menengah KSSM. Kedua-dua kurikulum ini ditambah baik dengan melakukan transformasi terhadap beberapa aspek penting.
Transformasi yang dilakukan merangkumi aspek kurikulum iaitu kandungan, pedagogi dan pentaksiran. Kedua, implikasi terhadap murid. Ia memberi kesan dari segi persekitaran pembelajaran. Murid akan belajar dalam persekitaran pembelajaran yang kondusif dan akan berasa terangkum dan terdidik dengan pengalaman pembelajaran di sekolah. Murid yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran bertaraf dunia, nilai moral yang tinggi serta berupaya bersaing dengan rakan sebaya dari negara lain merupakan antara impak daripada PPPM. Murid akan belajar dalam persekitaran yang mempunyai kepercayaan asas bahawa semua murid boleh belajar dan boleh berjaya. Jadi, murid harus sentiasa melakukan yang terbaik dan bekerjasama dengan guru untuk mengurangkan kelakuan yang mengganggu dalam bilik belajar. Pengetahuan dan kemahiran insaniah juga merupakan implikasi terhadap murid. Murid akan mempunyai pembelajaran yang kaya dari segi akademik dan bukan akademik kerana lebih banyak tugasan berasaskan projek dan masalah yang dilaksanakan secara berkumpulan dilakukan bagi meningkatkan keupayaan untuk bekerja secara individu dan berkumpulan. Kesannya, perkara ini dapat meningkatkan kemahiran insaniah murid yang terdiri daripada kemahiran komunikasi, berancang, mengelola aktiviti, bekerja dengan orang lain dan dalam kumpulan, kemahiran mengurus, memilih dan menganalisa maklumat dan sebagainya. Ketiga, implikasi terhadap guru. Kesan yang pertama adalah membentuk guru yang bijak dalam pengurusan pengajaran dan pembelajaran. Guru perlulah berkeupayaan merancang dan melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran serta memastikan pencapaian maklumat dan objektif yang ditetapkan. Profesionalisme guru di dalam bilik darjah dilihat dalam aspek kebolehan mencorak kualiti pengajaran, kebolehan menyusun organisasi pembelajaran, kebolehan mencorak iklim dalam bilik darjah dan yang berkaitan dengannya. Oleh itu, guru perlulah bersungguh-sungguh untuk memperkembangkan potensi dan pencapaian murid serta cara berfikir, nilai dan kelakuan murid yang dijangkakan pada tahap optimum secara berterusan. Kesan kedua, pembangunan profesionalisme. Guru perlu melestarikan pembangunan profesionalisme dengan sentiasa melakukan anjakan minda dan perubahan budaya kerja serta memperbaharui pengetahuan dan mempertingkatkan kemahiran melalui pembelajaran berterusan. Jadi, guru perlulah berani meneroka pelbagai cabang ilmu untuk mempelbagaikan kaedah dan teknik pengajaran berkesan bagi memastikan diri mereka dilengkapi dengan kemahiran pedagogi bersifat holistik serta kreatif dan inovatif dalam pengajaran. Ini penting bagi mewujudkan suasana pembelajaran yang mendorong setiap murid yang pelbagai kebolehan mampu mencetuskan idea baharu dan berupaya menyelesaikan masalah. Kesan ketiga, kemahiran teknologi. Guru perlu menggunakan pengetahuan tentang isi kandungan mata pelajaran, pengajaran dan pembelajaran serta teknologi untuk memudah cara dan mencetuskan pengalaman pembelajaran, kreativiti dan inovasi murid dalam interaksi bersemuka dan persekitaran maya. Pada masa yang sama, guru juga harus memahami isu-isu masyarakat setempat dan global serta bertanggungjawab dalam budaya digital yang berkembang dan mempamerkan kelakuan yang baik serta beretika dalam amalan profesionalnya. Kesan keempat, menjadi suri teladan. Guru perlu menjadi suri teladan untuk penghayatan nilai dan perpaduan dalam kalangan murid seperti mana yang ada dalam hasrat PPPM. Berdasarkan PPPM, setiap murid menghabiskan lebih 1/4 daripada masa mereka di sekolah semasa mereka berusia 7 hingga 17 tahun. Dalam tempoh ini, sekolah menjadi institusi penting untuk penghayatan nilai dan pemupukan perpaduan. Guru bukan sahaja harus berperanan sebagai suri teladan kepada murid dalam apa jua tindakan dan tingkah laku mereka, tetapi harus berusaha menghasilkan murid yang dibangunkan dengan identiti nasional yang kukuh melalui pengajaran dan pembelajaran, aktiviti kokurikulum serta aspek pembangunan sasiah murid. Kesan kelima, mempunyai wawasan. Guru perlu memiliki satu wawasan yang unggul untuk mentransformasikan pelbagai aspek pendidikan, berpemikiran asas tinggi dan mampu berinovasi supaya mampu meningkatkan keberhasilan sekolah dan kemenjadian murid. Guru harus memikul amanah yang cukup mencabar untuk menjadikan anak murid mampu bersaing di peringkat global. Sekiranya murid berupaya bersaing di arena antarabangsa, maka guru seharusnya terlebih dahulu perlu mencapai standard tahap global agar ilmu dan kemahiran yang dicurahkan kepada murid sejajar dengan hasrat PPPM. Kini, bidang pengajian profesional. Terdapat 5 bidang iaitu sejarah pendidikan, falsafah pendidikan, psikologi pendidikan, sosiologi pendidikan dan antropologi pendidikan dan pendidikan perbandingan antarabangsa dan global. Sejarah pendidikan. Pertama, era dasar ekonomi baru yang berlaku pada tahun 1971 hingga 1990. Lanskap politik, ekonomi dan sosial masyarakat Malaysia berubah selepas berlakunya peristiwa berdarah 13 Mei 1969. Selepas peristiwa tersebut, pihak kerajaan telah mewujudkan dasar ekonomi baru DEB yang bermaklumat untuk mencapai perpaduan dan integrasi nasional. Semasa rancangan Malaysia kedua pada 1971 hingga 1975, bahasa Melayu telah dijadikan sebagai bahasa pengantar utama di semua sekolah secara berperingkat,
mengurangkan jurang perbezaan dalam memberikan peluang pelajaran di antara kawasan dan antara kaum melalui pembinaan sekolah dan kemudahan sekolah di luar bandar dan meningkatkan mutu pelajaran. Era seterusnya, era dasar pembangunan nasional pada tahun 1991 hingga 2000. Menurut Sofian Hussein pada tahun 2004, tahun 1990 hingga 2010 merupakan era globalisasi dan liberalisasi pendidikan. Asas perundangan bagi pelaksanaan dasar pendidikan diperkukuhkan melalui penggubalan dan pindaan beberapa akta yang berkaitan dengan pendidikan. Misalnya, Akta Pendidikan 1996 daripada Akta Pembelajaran 1961, Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996 dan Akta Majlis Pendidikan Tinggi Negara 1996. Era berikutnya era dasar wawasan negara yang berlaku pada tahun 2001 hingga 2010 hingga kini. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan PIPP pada tahun 2006 hingga 2010 telah dirangka untuk melaksanakan dan merealisasikan satu sistem pendidikan yang holistik, progresif, pemoral dan bertaraf dunia. Pelan ini bertujuan untuk menyediakan rakyat Malaysia ke arah satu bangsa yang bersepadu dan saling bekerjasama merapatkan jurang pendidikan antara golongan luar bandar dan bandar. Beralih kepada falsafah pendidikan pula terdapat dua, iaitu aliran essentialisme dan perennialisme. Falsafah aliran essentialisme mementingkan pembentukan peribadi dan kurikulumnya disusun dari topik yang mudah kepada yang lebih kompleks. Guru memainkan peranan yang penting dalam mengajar dan menyampaikan ilmu pengetahuan untuk murid memperoleh kualiti kehidupan dan berjaya dalam hidup apabila dewasa kelak. Untuk aliran perennialisme, ahli-ahli perennialisme berpendapat bahawa manusia itu bersifat rasional dan rasionaliti serta intelek ini hendaklah disemai melalui pendidikan. Maklumat pendidik perennialis adalah mengajar para murid untuk berfikir secara rasional dan membentuk pemikiran yang boleh berfikir secara kritikal. Kini, psikologi pendidikan. Terdapat 4 teorinya, iaitu teori behaviorisme, kognitif dan konstruktivisme. Teori behaviorisme merupakan salah satu aliran ilmu psikologi selanjutnya telah berkembang dan berpengaruh dalam dunia pendidikan. Secara umumnya, teori behaviorisme adalah teori yang menumpukan kajian tentang tingkah laku yang boleh diperhatikan dan diukur. Teori kognitif pula, teori psikologi pendidikan kognitif mengutamakan bagaimana cara mengembangkan fungsi kognitif individu. Di dalam proses pembelajaran konstruktivisme, murid menimba ilmu pengetahuan melalui penglibatan secara aktif dengan membandingkan maklumat baharu dengan pengetahuan sedia ada untuk menyelesaikan sebarang masalah dan mencapai kefahaman terhadap maklumat baharu. Beralih pula kepada sosiologi pendidikan dan antropologi pendidikan. Terdapat 3 teori dalam sosiologi pendidikan, iaitu teori interaksionalis, konflik dan fungsionalis dalam pendidikan. Untuk teori fungsionalisme dalam pendidikan, teori ini melihat fungsi utama sekolah ialah menyampaikan ilmu pengetahuan dan tingkah laku yang dikehendaki untuk memastikan kesejahteraan ahli masyarakatnya. Maka tugas utama pendidikan ialah untuk mensosialisasikan murid-murid dengan norma, nilai-nilai dan peraturan yang terdapat dalam sesebuah masyarakat. Teori konflik dalam pendidikan pula, teori ini menganggap bahawa fungsi utama sekolah ialah untuk mendidik murid tentang status budaya. Hubungan di antara kuasa dan kepentingan akan menimbulkan konflik antara individu dan kumpulan. Hal ini sekaligus akan mempengaruhi sistem pendidikan dalam masyarakat tersebut. Teori interaksionalis. Teori ini pula memfokuskan kepada interaksi yang dibentuk oleh masyarakat yang terlibat, terutamanya guru dan murid, serta melihat kepada aspek organisasi sekolah yang membentuk realiti sosial. Contohnya, melihat bagaimana murid mempunyai perangai yang tak baik di sekolah dengan melihat cara murid berinteraksi dengan guru. Kelakuan tidak baik itu tidak dikaitkan dengan latar belakang kelas sosial dalam masyarakat. Aktiviti harian akan melibatkan interaksi dengan orang lain. Misalnya, apabila guru menyoal, murid mengangkat tangan dan jawab. Antropologi pendidikan pula telah dibahagikan kepada 3, iaitu proses sosialisasi, integrasi sosial dan penempatan sosial. Proses sosialisasi adalah proses memuridi nilai dan norma. Pendidikan memberikan kanak-kanak peluang untuk berinteraksi antara satu sama lain agar mereka dapat menjadi ahli masyarakat yang mengamalkan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Integrasi sosial pula berlaku apabila individu dalam masyarakat mengamalkan nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi ikutan oleh individu atau kelompok lain dalam masyarakat. Penempatan sosial, kanak-kanak yang menjalani proses pendidikan dan seterusnya pencapaian dalam bidang akademik akan menjadi asas kepada kejayaan sosialnya pada masa hadapan. Pencapaiannya dalam pendidikan akan membantu menempatkannya dalam posisi sosial dalam masyarakat yang sesuai dengan kelayakannya. Selepas itu, pendidikan perbandingan antarabangsa dan global. Pendidikan perbandingan ini mempunyai beberapa tujuan. Antaranya, untuk belajar mengenai sistem pendidikan sendiri dan yang lain, untuk meningkatkan pengetahuan mengenai pendidikan secara umum,
untuk meningkatkan institusi pendidikan, kandungan proses dan kaedah, untuk memahami hubungan antara pendidikan dan masyarakat, untuk mempromosikan persefahaman antara bangsa dan untuk mencari penyelesaian yang mungkin untuk masalah pendidikan. Kini etika keguruan. Antara etikanya adalah bertanggungjawab terhadap ibu bapa, murid, masyarakat dan negara. Selain bertanggungjawab terhadap murid, guru juga mempunyai tanggungjawab terhadap ibu bapa. Tanggungjawab ini perlu digaras oleh guru dan dilaksanakan dengan baik bagi memastikan semua pihak sama ada guru mahupun ibu bapa sentiasa bekerjasama dengan penuh kesefahaman dengan kesepakatan dalam membentuk dan mendidik anak murid. Seterusnya, seorang guru yang bertanggungjawab juga akan sentiasa mengutamakan muridnya sama ada di dalam bilik darjah mahupun di luar. Guru adalah individu terpenting di sekolah dan tugasnya sentiasa berhadapan dengan para murid. Di samping itu, tanggungjawab guru tidak sahaja terhad kepada murid dan ibu bapa, murid tetapi juga merangkumi masyarakat dan negara. Guru perlu sentiasa peka dan prihatin dengan keperluan dan kehendak masyarakat dalam usaha memajukan masyarakat dan negara. Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara ini amat penting kerana ia boleh memberi kesan terhadap martabat profesion keguruan. Seterusnya, budaya dan etika kerja KPM. Antaranya ialah niat yang betul, pelakuan yang baik, amanah, ikhlas, penggerak ke arah kebaikan, penyayang dan bijaksana. Guru haruslah mempunyai niat yang betul kerana ia juga telah dituntut dalam agama. Niat yang betul juga selari dengan landasan memenuhi kehendak FPK, misi, matlamat dan objektif KPM. Kemudian pelakuan yang baik. Melakukan tugas dengan sempurna merupakan tanggungjawab warga pendidik ke arah mencapai hasil yang berkualiti di samping memperbaiki imej organisasi. Oleh itu, warga KPM perlu menunjukkan penampilan diri, pertuturan, perbuatan yang terbaik sepanjang masa. Amanah. Antara amalan amanah adalah seperti sentiasa menjalankan tugas yang diberi dengan penuh tanggungjawab tanpa menyeleweng dan cuai. Juga bersikap jujur dan setia kepada organisasi tanpa menyalahgunakan kuasa dan kedudukan. Berikutnya, ikhlas. Ikhlas ini adalah berhati suci dalam menunaikan tanggungjawab untuk menghasilkan kerja yang terbaik tanpa mengharapkan ganjaran. Penggerak ke arah kebaikan pula adalah seperti menampilkan diri sebagai seorang yang dinamik, maju, berdaya saing dan dapat mendorong seseorang melakukan kebaikan. Juga sentiasa berusaha untuk menjadi pekerja yang terbaik. Penyayang. Perasaan pelakuan yang menunjukkan sikap memahami, menghargai dan mengambil berat seperti bersifat pemaaf dan penyayang. Tidak berdendam, tidak sombong dan selalu rendah diri. Juga menganggap setiap orang mempunyai harga diri yang perlu dihormati tanpa sembarang prasangka buruk. Selepas penyayang, bijaksana. Bijaksana merangkumi penggunaan pemikiran dengan baik dalam buat keputusan, tindakan dan masa sesuai serta keadaan. Akhir sekali, implikasi kepada sasiah guru cemerlang. Antara implikasinya, guru akan menjadi pemupuk perpaduan dan pembina negara bangsa. Sejarah negara mengajar akan peri pentingnya perpaduan dalam kalangan pelbagai kaum yang pelbagai budaya dan kepercayaan di Malaysia. Integrasi antara kaum merupakan isu yang amat diberi perhatian oleh pihak kerajaan ketika mengubah dasar pendidikan selepas negara mencapai kemerdekaan. Perpaduan yang wujud akan dapat melahirkan masyarakat yang saling bekerjasama dalam memajukan negara dan hidup dalam harmoni dan sejahtera. Perpaduan merupakan asas kepada pembinaan negara bangsa. Jadi, guru berperanan besar dalam memupuk perpaduan dan seterusnya membina negara bangsa. Hal ini kerana gurulah yang dapat membangunkan modal insan dan memastikan pembentukan jati diri murid yang kukuh, berdaya saing, berkeyakinan tinggi dan sebagainya. Implikasi kedua, guru menjadi pembentuk modal insan yang seimbang dan harmonis. Guru merupakan ejen penting dalam menyampaikan ilmu pengetahuan seperti mana yang terkandung dalam kurikulum dan pemupuk nilai-nilai murni dan kerohanian. Keberkesanan pendidikan tergantung kepada kesedaran para guru terhadap tanggungjawabnya sebagai pendidik. Oleh itu, guru perlulah bertanggungjawab dengan sepenuhnya dalam mendidik dan membentuk kemenjadian murid agar mereka menjadi modal insan yang seimbang dan harmonis. Implikasi ketiga, guru akan bersikap demokrasi. Guru harus sentiasa bersikap adil dan tidak apa jua jenis unsur diskriminasi yang boleh menyinggung murid-muridnya. Guru juga harus memiliki keprihatinan atau bersikap empati terhadap sesuatu kejadian yang menimpa muridnya tanpa mengira latar belakang budaya murid tersebut. Guru boleh menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan nilai-nilai murni dalam kalangan murid-muridnya agar kesejahteraan dan keharmonian dapat diwujudkan sama ada di persekitaran sekolah maupun dalam masyarakat. Kesimpulannya di sini, guru berjiwa pendidik ialah guru yang mempunyai kefahaman yang jelas tentang matlamat sebenar pendidikan yang pada asasnya untuk mengubah tingkah laku manusia.
Perubahan tingkah laku yang bermakna perlu menyentuh hati dan akal fikiran murid. Oleh yang demikian, guru perlu mendidik muridnya supaya jiwa mereka terkesan dengan ilmu yang dipelajari dan menjadikan sebagai satu amalan dalam kehidupan mereka. Ilmu tanpa amal tidak mampu memberi apa-apa kesan dalam kehidupan seseorang. Sekian dari saya, Muhammad Zaris bin Muhammad Zaidain, penyiar, pembaca berita Buletin Awani anda. Terima kasih.